Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Ini hari pertama kita bermula berpuasa. Mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita terus dengan penuh semangat iltizam untuk kita memperolehi takwa dan hasil daripada puasa yang kita laksanakan ini. Pertamanya, kita hendak sedikit memberi tazkirah lah. Tazkirah untuk diri sendiri. Untuk kita semua insya-Allah kita nak sembang-sembang sedikit sambil kita meneruskan puasa ni. Sambil-sambil orang kata sendawa sahur tadi pun tak habis lagi. Jadi kita harap-harap kita boleh bincang-bincang sedikit lah. Jadi antara perkara yang kita nak bincang sedikit hari ini ialah mula-mula Ramadan ni, pertama kita nak letak dalam diri kita ialah kita mesti tanam dalam diri kita betul-betul kita nak jauhi perkara-perkara yang negatif. Mesti mulai daripada bulan ni sehinggalah bawa kepada bulan-bulan yang lain sampailah Allah menjemput kita. Sampai menutup mata. Jadi kita kena jauhi perkara-perkara seperti mana perbuatan, perkataan, tingkah laku, apa yang ada dalam hati, dalam fikiran. Apa saja yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Sebab jangan sampai puasa ni hanya sekadar untuk tahan diri dan lapar dahaga semata-mata. Kalau kita ni jenis baran-baran, this is the right time untuk kita berubah. Sekadang orang nak gaduh, Nabi suruh kita kata sesungguhnya aku berpuasa. Ini saim. Sesungguhnya aku ini berpuasa. Bukan kita duk balas balik, bergaduh dengan dia. Bukan. Kalau kita ni jenis suka pantang anak buat salah sikit pun, kita marah, dia tumpah air, bukan sengaja pun kita marah, kita cubit dia. Jadi inilah masa untuk kita berubah untuk jadi insan yang lebih baik. Gitu. Rokok, vape ke atau name it, apa sahaja yang dah ada kat pasaran tu, tinggal-tinggallah. Antara sesuatu yang indah dalam agama ialah orang tu meninggalkan apa yang tidak ada kena-mengena dalam diri dia. Tak mendatangkan faedah. Sebab manusia ni tuan-tuan, kita ini, hidup kita, umur kita ni bukan bertambah. Kalau bertambah hari menarik, best lah. Tapi dia sebenarnya semakin berkurang. Jadi kita buatlah satu benda yang sesuai dengan umur kita ni. Yang dah sudah-sudah lah, tak payah nak cerita kat orang bangga. Oh aku ni buat ni dulu, apa ni, tak payah. Itu sudah berlalu, biarkan dia berlalu. Sekarang ni masa untuk kita berubah, dan bulan Ramadan ni lah bulan yang sepatutnya kita ambil peluang untuk kita tukar. Tukar jadi perkara-perkara, tukar jadi orang yang baru. Tarbiyah diri kita sendiri, didik diri kita supaya kita jadi orang yang baru. Minta ke Allah SWT. Kalau kita pernah jenis kita suka minum arak, bulan Ramadan ni berhentilah. Cukup-cukuplah buat dosa kepada Allah SWT. Kalau kita ni pernah melakukan zina wa na'udzubillah, tak payah cerita kat orang, taubatlah kepada Allah SWT. Inilah masanya untuk kita ubah diri kita daripada yang dulu kepada yang baru. Mudah-mudahan Allah SWT makbulkan doa kita. Banyakkan berdoa, banyak minta kekuatan kepada Allah SWT bulan Ramadan ni, supaya Allah SWT bagi kita kekuatan. Okey, jadi kita nak terus. Ini adalah bulan yang sepatutnya kita mula untuk berubah. Dan juga kita juga jangan lupa juga, di samping kita pentingkan soal kerohanian, kita juga mesti ada persediaan cukup. Jangan tinggal sahur. Kalau awal-awal ni kita sahur dah lalas tu malas dah. Jangan, rugi. Jangan. Cuba bangun awal. Sekurang-kurangnya 2 jam ke, sejam ke sebelum fajar. Supaya kita sempat sikit nak semayang. Kita witir sikit. Kalau dah witir dengan imam yang tarawih tu, kita boleh buat perkara-perkara semayang 2 rakaat ke. Buatlah. Atau sekurang-kurangnya istighfar. Dan juga make sure pilih makanan yang sihat dan seimbang. Yang sesuai supaya kita boleh kekal produktif esok. Kalau boleh tinggalkan kafein tu jangan berlebihan lah. Kita tak boleh tinggal terus, tapi jangan sampai berlebihan. Minta nasihat doktor. Mana yang patut buat bacaan sikit, mana yang patutlah untuk kita bersedia supaya puasa kita ni elok. Puasa kita ni cerdaslah. Baik. Punya dapatkan istirahat yang secukupnya, sebab kurang istirahat dia boleh pengaruhi
productivity. Kita cuba ambil masa sikit untuk tidur pada waktu siang hari ke, tak lebih daripada 20 minit, dan make sure tidur awal. Supaya boleh bangun awal, sebab kata nanti kena migraine dan sebagainya, sakit kepala. Jadi masa cara untuk kita charge nanti dah siang, nanti tak lama lagi dah Zuhur apa semua. Bila dah Zuhur nanti lepas solat tidur kejap. Supaya boleh charge balik kita punya tenaga tu. Kemudian kena ada perancangan lah Ramadan ni. Kalau kita nak dapatkan projek besar ke, kita nak kejar deadline, kita kena ada persediaan. Kita kena kejar deadline juga. Nanti nak Lailatul Qadar semua nanti hari-hari minggu tu. Kita nak raya semua, mesti ada persediaan. Bukan persediaan nak sambut raya tu. Persediaan supaya kita pastikan Ramadan ini tidak berlalu dengan sia-sia saja. Kena capai target mana yang lebih utama. Kena ada checklist sikit lah. Contoh-contoh checklist ialah sahur tu apa target dia. Puasa tu nak bangun, nak puasa dengan macam mana kualiti puasa tu, jangan mengumpat orang. Jangan banyakkan habis masa tengok televisyen. Bangun malam tu kita mesti ada target solat berjemaah. Waktu subuh ke zuhur, asar ke maghrib ke isyak, mana yang kita mampu. Solat sunat misal kita tambah dengan duha, dengan tarawih, dengan witir dan perkara-perkara lain. Apa sahaja. Tadarus Quran, tadabur, kita sedekah, istighfar, doakan orang, zikir pagi, zikir petang, semua dah ada dalam sunnah. Dan paling-paling jangan lupa ialah banyakkan berdoa. Itulah yang antara yang checklist yang kita mesti buat. Mudah-mudahan Ramadan ini berlalu dengan cermelang, terbilang, gemilang. Tentu saja dia menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Baik, sedikit motivasi lah tadi insya-Allah. Jadi kita nak bincangkan sedikit berkenaan dengan fiqh sikit. Supaya kita bersedia, supaya kita lebih confident buat ibadah ni. Jangan duk rasa macam was-was dan sebagainya. Jadi ada dalam ayat Quran sebelum tu, Allah dia fardukan puasa Ramadan ni kepada umat dia. Allah syariatkan puasa-puasa sunat yang lain selain daripada fardu, serta janjikan ganjaran yang sangat besar yang jadi idaman bagi setiap orang beriman. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, nescaya Allah akan jauhkan mukanya daripada api neraka sebanyak 70 tahun. Muttafaqun alaih. Jadi kita dapat lihat bahawa puasa ni ada manfaat dia. Puasa ini ada manfaat dia, dan dalam puasa sunat misalnya, kalau orang tu tak mampu nak kahwin, bila dia mampu kahwin sepatutnya dia kahwin. Dan bila tak mampu kahwin, apa yang boleh menahan syahwat dia daripada dia melakukan zina, daripada dia melakukan onani dan sebagainya, ialah dengan cara dia berpuasa. Jadi kita dah puasa ni, kita dah tahulah juga apa yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa, jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa yang disepakati. Kita kena bagi tumpuan yang ni dulu. Apa dia? Ada 4 berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma', ialah 4 perkara. Yang ini tak ada, tidak ada perselisihan di antara ulama. Jadi kita bagi tumpuan yang ni dulu. Apa dia? Makan. Semua orang tahu tak boleh makan. Minum. Semua orang tahu tak boleh minum. Melakukan jima', bersetubuh, hubungan suami isteri, semua tahu tak boleh. Sebab dalilnya firman Allah, maka sekarang campulah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, itu fajar, kemudian sebulan puasa sampai datang malam. Al-Baqarah 187. Dulu orang dia lepas pada makan, kalau dia tertidur dah mula puasa dah. Ada orang dia tidur, dia campuri isteri dia. Kemudian Allah benarkan dia campuri isteri dia pada waktu malam. Melainkan bila dah masuk terbit fajar dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Itu jadi perkara-perkara kalau berlaku juga batal puasa dia. Kemudian haid dan nifas. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang maksud dia sabda Rasulullah, bukankah perempuan itu apabila mereka berhaid, mereka haid, tak solat, tak puasa. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Jadi sekarang itu adalah perkara yang disepakati. Cuma ada kadang-kadang kita tak belajar dalam fiqh, ada perkataan al-jauf. Makna al-jauf itu rongga. Rongga ni dia batalkan puasa apabila masuk makanan ke dalamnya.
Tetapi yang 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 paling senang untuk kita fahami ialah supaya kita tak sebab dulu orang cakap kuat hidung membatal, kuat telinga membatal. Jadi pening kita, susah kita. Kalau ada gatal hidung nak bersihkan hidung, jadi tak jadi nak buat. Jadi yang penting adalah rongga yang membatalkan puasa apabila masuk makanan dalam dia adalah ma'idah. Yang ini perut saja. Tak masuk lubang-lubang lain dalam badan manusia. Lubang hidung ke, lubang telinga ke, lubang selain itu tidak ada kena-mengena. Yang penting ialah perut. Itu yang paling senang untuk kita ikutilah. Jadi ulama semasa berbeza pendapatlah tentang bakhah, ar-rabu'. Jadi penyembur gas untuk penyakit lelah. Tapi pada pandangan saya mengikut apa yang guru saya kata, pendapat yang paling hampir dengan kebenaran adalah wallahu alam adalah tak batal lah. Sebab dia bukan untuk makan. Lelah ni untuk apa? Untuk dia itu supaya dia boleh bernafas dengan baik. Kemudian ada lagi apa? Pil yang letak bawah lidah bagi pesakit jantung. Yang dihisap secara terus tak masuk dalam rongga adalah tidak membatalkan puasa. Ini sebenarnya menyenangkan supaya orang boleh terus berpuasa. Tentu saja dia kena dapatkan nasihat doktor kalau dia itu ada penyakit lah yang kronik. Jadi alat yang dimasukkan dalam ma'idah yang khusus untuk mengesan penyakit juga tidak membatalkan puasa kecuali jika diletak ubat minyak pada alat tersebut, maka dia boleh membatalkan puasa. Jadi seterusnya ulama juga berbeza pandangan tentang ubat titis ke dalam hidung. Ada yang mengatakan tak batal tetapi majoriti mengatakan batal sebab dia masuk ke tekak, dia kata macam tu. Tapi pendapat yang paling hampir dengan kebenaran pada pandangan penulis adalah tak batal sebab dia tak mengenyangkan pun. Bukan tujuan untuk minum pun termasuk sebab tak sengaja. Jadi dia dimaafkan barangkali wallahu alam. Jadi saya pun lebih dekatlah dengan pandangan tidak batal. Supaya kita tak bagi alasan asal titih ubat je batal. Asal titih budak batal, maka tak pernah puasa lah. Nak gantikan satu masalah lagi. Jadi kita mudahkan. Adinun yusrun. Agama tu mudah. Jadi begitu juga gas yang disedut melalui hidung, hukumnya sama dengan penyembur lelah. Jadi bius setempat juga tak batalkan puasa. Manakala bius penuh sepanjang hari membatalkan puasa, tapi sekiranya pesakit tersedar dan masih berbaki waktu puasa, hari tersebut tak batal puasa dia. Ubat titis kat dalam telinga juga tak batalkan puasa kerana rongganya tak bersambung dengan jauf. Ubat titis mata pun mengikut majoriti ulama semasa pun tak batalkan puasa. Suntikan ubat lalu kulit, urat, otot mengikut majoriti ulama semasa juga tak batalkan puasa. Masukkan air dan benda yang boleh mengenyangkan seperti glukos ke dalam urat mengikut majoriti ulama semasa membatalkan puasa. Ini beza sebab masuk air ni untuk apa? Untuk bagi tenaga. Yang ni batal. Melumur minyak, lotion dan sebagainya pada kulit tak batal puasa. Masuk alat seperti kamera untuk kesan penyakit dalam urat saluran jantung adalah tak batalkan puasa. Masukkan alat ke dalam perut untuk mengesap penyakit tidak membatalkan puasa, tapi sekiranya sampai kepada ma'idah usus boleh membatalkan puasa. Dialisis, cuci darah yang gandungi ubat-ubat yang boleh mengenyangkan atau memberi kekuatan boleh membatalkan puasa. Sebaliknya kalau setakat bersihkan darah tanpa ubat-ubatan tak membatalkan. Guna cecair, sabun pencuci alat sulit wanita tak batalkan puasa. Masuk ubat dalam tubuh untuk penyakit bawasir atau mengurangkan kepanasan suhu badan tak batal puasa kerana dia tak sampai kepada ma'idah. Masuk alat pengesan penyakit atau ubat melalui lubang zakar tidak membatalkan puasa. Derma mengambil darah. Terdapat khilaf yang begitu besar dari kalangan ulama, tetapi pendapat yang lebih kuatnya tak batal kerana dikiaskan kepada berbekam. Begitu juga ambil sedikit darah untuk ujian pemeriksaan tak batalkan puasa. Demikianlah antara pandangan yang saya rasa sangat sesuai lah. Jadi sebenarnya yang nak kita konsentrate tu tadi itulah yang makan tu, bersubuh, haid, nifas. Itu yang makan minum itu itulah yang sepakat dia. Yang lain tu masih lagi boleh dilihat. Supaya kita tak ada saya kecil-kecil tu nak kuek tinggal pun orang kuek tinggal orang marah. Orang kata batal. Teruslah beli aiskrim makan. Jadi macam Allah kata. Banyak sebenarnya kita kena faham betul-betul supaya kita ambil peluang lah bulan Ramadan ni puasa semampu kita. Jadi ulama terbilang Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala
Beliau pernah sebut dia kurang setuju dengan tindakan para ulama yang terlalu meluaskan perbuatan yang membatalkan puasa. Beliau lebih setuju untuk kecilkan skop dan ruang lingkup pembatalan puasa kepada perbuatan yang benar-benar dapat dalil dari Quran, hadis dan sepakati ulama sahaja. Ini mudahlah supaya manusia itu dia tidak saja duk batal je lah, malah dia pun malas nak puasa dah. Dia dah malas nak puasa dah. Kalau kita kumur-kumur, air masuk ke rongga hidung semasa wuduk tak batal puasa. Cuma jika berlebihan, kalau berkumur, ulama Syafi'i kata batal. Justru jauhlah berlebihan. Sikit-sikit sudah. Melakukan maksiat seperti solat, tidak solat, dia tak batal puasa. Akan tetapi dosa maksiat tu ditanggung. Tu kita kata, kita nak bincang kalau solat ni. Puasa tapi tak solat. Tetaplah puasa tapi kalau boleh, cuba-cubalah solat. Sebab solat itu kita puasa tu sebab perintah Allah. Solat tu lagi-lagilah sebab memperhambakan diri kepada Allah SWT. Ikut wa ma khalaqatul jinna wa ins illa liya'budun. Taklah dijadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepada Allah SWT. Kita puasa ni pun kita perhambakan diri kepada Allah. Kalau boleh ikut, kenapa tidak solat yang lebih-lebih lagi sebab kita nak tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah SWT. Jadi cium lelaki dan wanita semasa puasa maknanya cium isteri lah atau suami tak kala berpuasa tak batal menurut majoriti ulama sebab ada hadis kana Rasulullah yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlaka liirbi. Nabi SAW cium mesra dengan isteri dalam keadaan dia berpuasa, tapi bagi tak Rasulullah yang menguasai diri. Maknanya jangan sampai tiba-tiba saja-saja pula ni besar tiba-tiba lanjutkan pula melakukan hubungan suami isteri persubuhan. Itu batal lah sebab persubuhan. Macam Nabi ni dia boleh kawal dia punya nafsu dia. Okey, wanita tamat haid pada waktu malam sempat niat pada waktu malam sebelum niat fajar subuh, dia kira sah walaupun belum mandi hadas. Jika dia tak sempat berniat sebelum fajar, seperti belum makan dan minum apa-apa pagi tu, kemudian pada jam 8 pagi haid dia kering, dia tak kira puasa. Pada hari itu kerana tiada niat bagi puasa wajib dan dibuat selepas terbit fajar. Jadi seorang tu yang kering, misal tengah malam tu kering dia punya haid, dia tak sempat lah, dia dah tidur, dia tak sempat. Dia bangun-bangun, dia sahur, dia sediakan makanan untuk keluarga dan sebagainya. Lepas pada dah azan tu, dia mandi untuk solat, boleh sah, dia tak ada masalah. Puasa dia sah. Keluar mazi juga, kerana syahwat, banyak persoalan. Keluarnya air mazi selepas puasa. Adakah dia batal puasa atau tidak? Zahir dalam mazhab Hanbali menyatakan dia tak batal puasa. Bagaimanapun mazhab Hanafi, Syafi'i, Azwa'i, Hasan Basri, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu pendapatnya berfatwa keluarnya air mazi tak batalkan puasa. Maka saya juga cenderunglah kepada pandangan ini. Keluar air mani tanpa setubuh, mencium dan menyentuh sehingga keluar mani dengan syahwat adalah batal puasa dan wajib qada. Adapun keluar air mani hanya kerana berfikir, lucah dan melihat dengan syahwat, dia tak batal menurut sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hanafi dan Maliki kata batal. Saya cenderung dengan pendapat mengatakan yang batal sebab dia bercanggah dengan tujuan dan maqasid puasa. Cuma kalau keluar air mani kerana bermimpi saat siang hari Ramadan kerana sakit atau kerana sakit tertentu, sepakat ulama tak batal. Tidur, kita tak beyond kontrol kita, tiba-tiba mimpi, maka dia keluar air mani tak batal. Keluar air kahak, dia tak batal puasa disebab terlalu sukarnya metelan aliuk dan kahak tak batal. Dulu suka meludah. Sebenarnya tak perlu. Telan saja. Sebab dia dah memang ada kat dalam diri kita. Cuma kalau kahak tu kita dah sampai ke mulut. Kahak dah sampai ke mulut, ada yang kata batal. Kalau boleh buang. Kalau ada kesempatan buang. Mandi ataupun nak sejukkan kepala, Nabi SAW pernah buat, boleh, tak ada masalah. Mandi tak ada masalah. Jangan curi-curi minum je, tak boleh. Berniat buka puasa atau batalkan puasa. Tindakan semeniat adalah batal menurut mazhab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi. Cuma jika dengan seseorang itu kembali berniat dan betulkan niatnya tadi, puasa tak batal. Tapi kalau memang dia niat, aku nak batalkan puasa cuma tak jumpa air. Aku nak batal puasa ni tapi tak jumpa air, tak jumpa makanan, maka kemungkinan besar batal lah. Tapi Imam Qudamah dia kata, dia tolak balangan yang mengatakan tidak batal sebab ibadah tu adalah berdasarkan niat. Okey, wallahu a'lam. Jika suami itu buka puasa dulu dan sebelum bersubuh dengan isteri, adakah dia tidak perlu bayar kafarah
membadal dengan menggantikan puasa saja. Ada pandangan tak ada kafarah kalau sudah batalkan puasa sebelum subuh. Tapi ada juga yang cakap kena kafarah sebab pembatalan puasa sebab nak subuh. Dan elak kafarah itu adalah satu hilah yang keji dan cuba menipu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu antara perkara-perkara dan tuan-tuan boleh rujuk lagi kepada orang-orang yang apa? Pakar dalam fiqh ni, terutama yang berkaitan dengan puasa ni. Baik. Cuma konsentrate kita katakan tadi yang sepakat tu tadilah makan, minum, haid, makan, minum, bersetubuh dengan haid dan nifas. Itu memang sepakat semua tak batal. Jadi apa benda yang batal sebenarnya yang betul-betul melibatkan syahwat lah. Syahwat seks tu sendiri. Dan juga melibatkan makanan dan minum. Itu, 3 tu. Dan juga haid dan nifas. Baik. Kita nak bincang sikit. Tadi kita dah orang kata bincang apa yang membatalkan. Sedikit kita nak revise balik. Yang kita akan selalu cakap insya-Allah, tujuan kita puasa ni untuk raih takwa. Jadi kita berusahalah raih takwa dalam bulan Ramadan ni. Pembincangan berkenaan kaedah, cara dan cabaran yang boleh menghalang kita mencapai perlu diberi perhatian. Kena lihat apa yang kena jauhlah perkara-perkara kuranglah kat skrin. Takut dia bawa kita tengok benda-benda yang seksi dan sebagainya, menyebabkan kita kurang pahala puasa kita. Bulan puasa ni banyakkan baca Quran, ya, di samping kita tadabbur. Dan juga jauhkan perkara-perkara yang boleh hapuskan pahala puasa. Seperti cakap kotor, nista, mencarut, perbuatan jahat dan keji pada bulan ni. Perlu tekankan sebab dia boleh rosakkan pahala puasa seorang. Walaupun tak membatalkan zahir puasa. Kaedah penambah pahala dan reda di bulan Ramadan. Ambil tawaran-tawaran Rasulullah dan Allah SWT ni yang sahih-sahih lah. Perlu dijelaskan kepada masyarakat. Supaya ramai lagi orang berpotensi masuk syurga Allah SWT. Okey, baik. Jadi kita konsentrate yang itu. Yang batal-batal puasa ni kita konsentrate pada benda yang disepakati oleh ulama saja, seperti tahan nafsu syahwat, menangguh lapar dahaga, menahan diri bersubuh dengan isteri dan siang hari, haid dan nifas. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Selamat melakukan ibadah. Teruskan bersama kami dalam Ramadan Podcast ini selama sebulan insya-Allah. Sampailah last day tu insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Doakan kita semua panjang umur dalam ketaatan kepada Allah SWT. Supaya kita terus menghabiskan bulan Ramadan ini. Sampailah kita mendapat kemenangan kita. Dan kita teruskan saja. Jangan kita sekadar menjadi hamba Ramadan. Seperti mana kata Dr. Yusuf Qaradawi. Janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Tapi jadilah kamu hamba Allah SWT. Berjadikanlah Ramadan ini pesta ibadah, dan teruskan kepada bulan-bulan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita memperoleh takwa. InsyaAllah itu kita patuh 100% kepada perintah Allah SWT semampu kita, dan jauhi terus larangan-larangan dia. Wallahu a'lam. Jumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.